Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, maaf saya terpaksa bermula awal sedikit. Okey, lebih kurang 5 minit macam tu untuk saya buat preparation sedikit bagi permulaan live ini tadilah sebelum saya jemput tetamu untuk datang masuk ke dalam rumah virtual saya ni. Okey. Terlebih dahulu saya berikan link dulu kepada pelajar-pelajar daripada UCTS yang ingin mengikuti live streaming ini nanti. Okey, untuk view live streaming ini dan klik pada link dekat komen yang saya bagi dekat bawah. Okey, untuk make register. Sekejap ya. Maaf saya mula awal. Tadi saya cakap dalam tepat pukul 10 kan. Okay, tadi kita nak kena handle for this one first because I don't have admin. Saya yang admin, saya yang post, saya yang buat everything. So, tunggu sekejap ya. Okay, untuk pelajar UCTS yang ingin mengikuti live ini, okay, anda boleh klik pada link di bahagian bawah. Yang saya beri ini hanya untuk pelajar UCTS. Okay, hanya untuk pelajar UCTS sahaja. Yang nak mengikuti live ini anda boleh klik link pada yang dekat bawah ini. Okay, dekat komen ni. Dan sekali lagi saya akan bagi satu lagi link, okay, untuk anda klik, okay, sepanjang live ini. So sila duduk dan jangan lari. Okay, saya bagi pada bila-bila masa sepanjang live supaya anda ada dua-dua kehadiran. Kalau ada satu saja saya tak akan terima, tapi kalau ada dua-dua kehadiran insyaAllah saya akan terima. Okay, so kita baca doa dululah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat datang untuk siri yang ketiga, episod yang ketiga bagi Coffee Talk, okay, di virtual rumah virtual saya di FB, Facebook profile saya Hamidah Rapai. Dan sekali lagi, kopi, jangan lupa sediakan kopi. Tak boleh minum kopi, boleh sediakan teh. So hari ini saya pilih kopi latte, okay, untuk saya minum. Dan kita akan bawakan isu berat tetapi dalam keadaan yang cukup santai, insyaAllah. Saya akan cuba buat dia dalam keadaan yang lebih santai lah supaya tidak orang bila dengar tidaklah terlalu beban sangat untuk didengar. Sekarang ni kita pun dah sangat-sangat terbeban ni dengan keadaan PKP, dengan stres, everything. So kita berkumpul hari ini, moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian yang dikongsikan oleh saya dengan rakan saya sebentar saja lagi. So plan untuk hari ini tidak mungkin sama macam yang sebelum ini, live sebelum ini. Mungkin kali ini saya akan lebih banyak involve sebab ini berkaitan dengan bidang saya. Okay, dan orang yang saya jemput ini pun adalah seorang rakan lama dan kami baru berjumpa selepas 11 tahun. Okay, saya sangat excited untuk jumpa dia balik secara virtual. Okay, so kita tidak melengahkan masa lagi, saya jemput Puan Fatihah untuk masuk ke live streaming kita. Assalamualaikum Puan Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Puan Fatihah apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Dekat mana ni? Macam biasalah, masih di rumah. UMS masih inilah 40% saja yang ke pejabat dan memandangkan pusat kerja yang bukanlah essential service. Kebanyakan staf kami dekat rumah lah masih. Ada hikmah dia. Memang dekat rumah full time ke ataupun memang akan turun office untuk duty? Untuk PKP 3 ni memang dari first day saya work from home. So yalah, macam start sudah boleh adapt lah dengan work from home ni. Kalau dulu rasa macam susah sangat kan Mida work from home dengan anaknya. Anak-anak dengan suami pun dia faham sudah rutin dia punya umi setiap hari macam mana. So diorang pun boleh bagi kerjasama dan adapt sudahlah dengan work from home punya keadaan ni. By the way Mida, thank you for this invitation. Thank you sebab menerima bermanfaat. Amin. Okay. Apa yang kita harapkan
bukan orang yang view ke ataupun orang yang like ke, orang yang share. Saya tak accept benda tersebut. Saya minta supaya kita ini boleh bergabung. Okey, kita tak boleh bergabung daripada segi politik, agama, pemikiran. Kita ada cara fikir yang berbeza. Mungkin saya dan Fatia pun walaupun daripada background yang hampir sama, yang sama, tetapi kita ada cara pemikiran kita sendiri. Tapi saya yakin kita ni boleh bersatu dengan ilmu. Jadi kita just tak borak santai, relax kan. Kita dekat rumah pakai baju baju kebaya sebab excited nak turun office tak dapat kan. Alamak. Patutlah Mida cantik, saya santai pakai sweater ni. Harap tidak nilai ya. Okey lah pakai. Okay. Sebab saya excited. Saya pun jumpa, kalau tak salah, this is the first time daripada 11 tahun kan. 11 tahun dah kita. Bila tengok muka Mida ni rasa macam baru semalam kita grade. Macam tu jugalah Mida. Daripada dulu sampai sekarang Tiha pun sama juga. So sebelum kita mulakan dengan isu kali hari ini, sebab kita akan bincang tentang isu yang agak berat tau. Tapi Mida cuba untuk santaikan dia lah supaya kita tak terlalu pressure sangat, tak terlalu stres sangat. Tapi agak sukar sebenarnya sebab kita akan berbincang tentang react tentang isu bendera putih, dengan satu lagi adalah isu suicide, bunuh diri. Isu panas ni, panas. Isu panas. Kalau kita hashtag bendera putih tu pun dah memang isu yang sangat viral lah. Untuk masa sekarang. Ahli-ahli politik dia keluarkan perkara-perkara yang kadang-kadang menjadikan emosi rakyat menjadi lebih tertekan. Kalau kita tengok jumlah semalam kan Tia, tengok berapa kes kita semalam Tia. Tia terkejut tak? Semalam berapa kes Mida? Saya tidak 13 kes. Kes untuk COVID, ya betul, 13,000 ke atas. Sampai saya pun tengok angka ni tahap pasrah dah Mida. Kita berserah kepada kuasa Allah sudah sekarang ni, sebab kita tengok kerajaan pun buat sehabis baik juga dengan inisiatifnya, dengan macam-macam ikhtiar dia. So mungkin dengan berserah dan tawakal sepenuhnya mungkin kita boleh dapat satu keajaiban yang mungkin kes ni turun. Ya, amin ya Rab. Dan kemudian bila kita tengok kan angka tu makin meningkat. Satu daripada sisi yang baik, kalau daripada segi Mida sendiri, Mida happy. Bila bukan happy tengok dia meningkat, tak. Bila tengok dia keadaan mendadak, maksudnya dia orang ada buat mass screening. Maksudnya dia orang ada buat screening secara besar-besaran. Lagi cepat orang yang terkena COVID tu tadi, sebab sekarang ni jenis yang kalau bernafas pun boleh dapat tau. Daripada pernafasan, udara pun boleh dapat. Jadi bila tengok jumlah kes tu risau, tahu, memang risau. Kadang nak nangis pun tengok kes banyak macam tu. Tapi bila fikir balik, ini sebenarnya mass screening, maksudnya screening secara besar-besaran. Sebab itu dia meningkat dan dia akan start to drop lagi dalam beberapa minggu yang akan datang. Dia bukan dalam beberapa hari, dia akan berlaku dalam beberapa minggu. Dan kita tengok ramai di antara kita yang tertekan, terutama daripada segi financial, daripada segi ekonomi, daripada segi orang cakap tekanan daripada orang kadang kena buang kerja, dan banyak tekanan-tekanan yang lain. Dan PKP memang memberi kesan yang buruk kepada negara, daripada segi sektor pendidikan, daripada segi sektor ekonomi dia. Sebelum kita mula, Kak Ida Mida buka dulu ruang ni tadi untuk Puan Fatia lah kan. Sebab biasa panggil Tiha. Is it okay? Janganlah berpuan, kan kita santai-santai ya, panggil Tiha pun okey. Macam Tiha sendiri boleh tak perkenalkan diri Tiha? Mungkin macam kawan-kawan Mida dekat dalam AP mungkin tak mengenali Tiha, tapi Mida kenal lah. So boleh tak perkenalkan diri terlebih dahulu? Sebelum itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua warga Facebook yang berada di depan saya hari ini. Kita lebih kurang ada 5 mata memandang. Salam kasih sayang, salam PKP 3.0, salam tenang dan relax di pagi ni ya, pagi Jumaat yang penuh berkat. So bagi yang belum mengenali diri saya, nama saya Nurul Fatihah Firdaus binti Roslan, biasa orang panggil Fatihah ataupun Nurul lah. Saya seorang pegawai psikologi di Universiti Malaysia Sabah.
sudah pun berkhidmat sejak tahun 2012. So berapa tahun sudah tu? 9 tahun, almost 9 tahun lah. Alhamdulillah. Ia sudah berkeluarga, seorang suami, satu orang suami lah kan, dan 3 orang cahaya mata. Saya berkhidmat di kawasan Kota Kinabalu Sabah, UMS Sabah, dan specifically saya bertugas di Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar, di mana pusat ini menempatkan saya sebagai seorang kaunselor untuk bimbingan kerjaya lah. Dan memang untuk pengetahuan Midah dan para viewers, isu kerjaya ataupun aspek kerjaya antara yang sangat terkesan sejak isu pandemik ni lah. Dan ialah setiap daripada kita ni pun ada menerima kesan masing-masing. Dia bahkan lagi kepada pihak yang berkhidmat di bahagian kerajaan ni lah kan. Dia, orang cakap dia ada inisiatif yang perlu dicapai, dia ada strategi yang perlu diselaraskan macam-macam lah. So pressure-nya dekat situ. So sebagai seorang kaunselor, peranan saya terutama di musim pandemik ni ialah untuk menjadi orang tengah untuk menyampaikan maklumat kepada bakal graduan, kepada pelajar ataupun alumni-alumni yang sebelum ni masih struggle untuk cari kerja, yang menghadapi tekanan ataupun burnout dalam proses pencarian kerja. Basically itu ialah main business saya lah. Okay. Dan juga di samping tu aspek kekeluargaan juga antara juga ialah berkaitan dengan kaunseling, berkaitan dengan kekeluargaan, isu ekonomi dan sebagainya lah Midah. So untuk pengetahuan semua, servis saya dijalankan secara percuma. So saya sangat galakkan kalau ada rakan-rakan Facebook yang rasa memerlukan perkhidmatan ini, yang perlu seseorang untuk mendengar. Ya, memang zaman PKP 3 ni kita sangat terbatas. Selalu kita stres, kita boleh keluar tengok jiran sebelah ataupun pergi kampung sebelah membawang kan. Tapi hari ni kita terpaksa tahan diri. Kadang-kadang yalah kita ni orang membawang dengan cara virtual je lah. Membawang virtual tu nak sampai, dia kena yang tepuk-tepuk bahu, kena macam yang ya kan, dia kena macam yang kena tunjuk-tunjuk, kena macam yang yalah lain dia punya feeling. So macam ni pun kita cerita ni macam saya rasa macam betul kan Midah ada depan muka ni macam tu kan. So dia punya stress relieving tu dia tidak sama macam dulu. So banyak kita perlu adapt. Itu contoh yang paling kecil lah mungkin saya boleh bagi. Dulu kita boleh membawa depan-depan, sekarang terpaksa membawa dekat WhatsApp saja kan. So basically itulah tentang diri saya, seorang kaunselor dan pegawai psikologi. InsyaAllah cuba untuk bantu setiap orang dan diri sendiri untuk jadi lebih baik setiap hari lah insyaAllah. Okay. Thank you Midah. Sama-sama. Macam kalau macam saya boleh tambah sedikit dekat sini, sebab saya tahu Tiha ni dia ada kepakaran tertentu. Okay, terutama daripada segi kalau yang tak salah saya ada solution focused career coach, memang melatih untuk orang dalam mencari kerja, bagaimana mungkin macam mana untuk interview, bagaimana untuk mereka buat CV dan macam-macam lagi. Boleh cerita sikit Midah tentang solution focus. Okay, solution focus sebenarnya satu kaedah yang sangat saya rasa satu ilmu baru lah pada saya, yang Allah izinkan untuk saya belajar melalui Talent Corp Malaysia baru-baru ni. Dia ialah satu teknik untuk bantu kita selesaikan apa saja isu kehidupan sebenarnya, tetapi saya lebih banyak praktis dalam bidang bimbingan kerjaya lah. Solution focus ialah macam mana kita selesaikan isu dengan berfokus kepada penyelesaian. Sebab kita selalu kalau counselling, kita kena ajar untuk explore sampai 2-3 sesi masih lagi explore, bercerita, sedih, mengenang kan. So bila solution focus, kita duduk hari tu, kita terus pada penyelesaian. So adalah teknik-tekniknya. So kebaikan dia untuk klien ialah dia tidak akan makan masa panjang, selalunya 2 atau 3 sesi settle, dan ada juga isu yang settle dengan 1 sesi. So insyaAllah dengan kepakaran ini kita boleh bantu lebih banyak dan boleh mempercepatkan kerja harian kita lah. Dan Tiha kalau tak salah sih ada bisnes ya Tiha?
Ada tak bisnes apa-apa yang mungkin boleh dikongsikan dengan audien Mida ni? Sedikit, tapi yang ini akan dalam bentuk rakaman dan orang akan tonton lah selepas ini, insyaAllah. Okay, so boleh tak Tia beritahu kalau bisnes yang mungkin ada yang nak di-share dengan rakan-rakan saya dekat ambil kesempatan promote ke ni Mida? Ya, boleh. Alright. Okay, bisnes ni sebenarnya saya dibantu oleh ahli keluarga, dijalankan sepenuhnya oleh adik ipar saya yang sedang di tahun akhir UMS, dan saya nampak bakat dan juga passion di dalam bisnes, so saya minta dia yang handle sepenuhnya lah. Cuma saya dari segi orang cakap bosnya lah, bosnya cakap ke kanan lah, dia ke kiri lah dia. So memang banyak dibantu oleh dia lah. So bisnes tu ialah kalau rakan-rakan berminat untuk tengok Benefiti Cubes dan juga Triple H Bookstore. Benefiti Cubes ialah satu servis kita sediakan box secara online untuk orang letak produk dan kami bantu promote setiap hari. So setakat ni hampir 10 vendor jugalah yang join. Baru bermula tahun ni sebenarnya, so masih muda lagi. Cuma Triple H Bookstore saya minat untuk libatkan diri dalam bisnes ni sebab dia sangat membantu saya, mudahkan kerja saya untuk bantu parents guide anak-anak yang di peringkat umur 4 hingga 12 tahun untuk baiki ataupun mempercepatkan proses membaca, mengira, basic skills tu lah, membaca, mengira, menulis. So produk-produknya sangat bagus daripada WhatsApp Power, so boleh mungkin boleh search dekat Facebook nantilah, Benefiti Cubes dan juga Triple H Bookstore. Nanti lama pula bisnes ni punya cerita paling setengah jam nanti Mida. Ya. Itu je. Tak apa, nanti kalau ada kesempatan saya akan letak pada link-link tersebut pada bahagian description nanti, sebab live ni akan direkod dan kemudian saya akan letak pada bahagian itu nantilah. Nanti anda boleh klik apa-apa yang berkaitan dengan Puan Fathia ni. Dia bukan hanya pegawai psikologi tapi dalam masa sama juga dia business woman, okay? Dan itu yang saya kagum, ramai di antara kita yang pelajar lepasan yang psikologi dulu, ada yang ramai jadi businessman, businesswoman kan. Okay. So sebagai macam yang kalau dengan situasi dekat Sabah kan, kita tengok situasi dekat Sabah, fokus dekat Sabah dululah, sebab kalau dekat Sarawak dia lain, dia punya environment. Daripada segi observation, Tiha, apa yang Tiha tengok kesan daripada keadaan pandemik COVID-19, apa kesannya pada masyarakat sepanjang pemerhatian Tiha lah? Okey, dari kacamata rakyat jelata lah ni kan. Okey, saya seorang ibu dan ada anak, dan efeknya tu kita nampak dia seakan-akan trend lah. Efeknya tu lebih kurang sama setiap negeri ataupun seluruh negara, di mana kesannya tu sangat memberi impak kepada aspek ekonomi dan juga psikologi lah saya nampak. Sebab tu kalau kita nampak ramai orang, lebih ramai orang tertekan, depression dan juga bunuh diri tadi. So kalau di sekeliling saya ni, sebab kita pun pergerakan terhad kan, pemerhatian secara fizikal, okay. Sebenarnya walaupun saya seorang kaunselor, saya start ada panic dan anxiety tu untuk bila keluar rumah. Bila beli barang tu kan kita jadi macam pencuri kan, macam cepat-cepat, laju-laju. Sampai husband pun, kalau yang teman cakap relax, cari barang relax. Saya sendiri cari barang macam yelah, kita bukan takut barang habis, tapi kita takut kita terlalu lama di dalam area tu kan. Sebab jujur saya cakap Mida, kawasan saya terlalu banyak PKPD sekeliling ni, kiri kanan depan belakang. Jadi tempat yang selalu saya beli barang pun sudah PKPD, so kita jadi macam nampak keadaan tu semakin buruk lah. Dan tapi bila kita lihat dari sudut yang lain, kalau saya boleh sebutkan dekat sini, mungkin ini strategi negeri untuk kontrol kes di Sabah ni. Sebab tu PKPD terlalu banyak. Kalau kita follow Telegram MKN pun, MKN pusat, kita nampak yang setiap hari mesti banyak PKPD di Sabah. So saya fikir mungkin ini satu kaedah strategi untuk dia tidak cepat merebak dan sebagainya. Dan
Yes, setakat pandangan mata saya di sekeliling saya ni Mida, saya belum nampak orang kibarkan bendera putih lah. Cuma kita sebagai ialah husband saya sendiri seorang kontraktor bisnes yang juga ada gerakan tim untuk bantuan-bantuan lah. Oh, So bagus. dari segi secara personal ada yang memang mencari dia untuk minta bantuan. So kita apa orang cakap, kita cuba bantu setakat yang mampu lah. Mana yang kita nampak, yang kita boleh reach, kita tolong. Tapi benda yang di luar kemampuan kita, kita serahkan yang lebih berkuasa dan juga yang lebih apa orang cakap punya kemampuan. Yalah, ada willpower tu lah. So itu macam, untuk Sabah. Skilling. Daripada bukan Sabah lah, area saya lah, Sepanggar, area Sepanggar ni kan. Okay, Sepanggar. Kalau dekat Sabah saya keseluruhan ikut pemerhatian dia ada macam vibe daripada segi dalam viral ke dalam apa tu cakap social media, persekitaran dia apa yang dia perasan ni terhadap masyarakat dekat sana. Mida nanti Mida berisap pergi bagaimana orang Sarawak ni berinteraksi dengan situasi keadaan semasa. Kalau macam dekat Sabah ada tak macam rakyat macam dah marah dengan kerajaan negeri ke ataupun apa-apa? Kalau saya bukan kalau saya rasa alhamdulillah di kacamata saya ni lah, okay, kalau ada yang tak setuju apa boleh buat lah. Kalau yang saya nampak rakyat Sabah ni cenderung untuk patuh. Saya nampak patuhnya tu cenderung lah dan saya tengok pun orang seakan-akan excited untuk dapatkan vaksin, macam yang kau sudah, aku sudah, macam itulah. Dia saya belum nampak kelompok yang besar yang menentang lah, dan cuma sekali-sekala saya dengan husband tu berdebat, dia kiri saya ke kanan, saya kiri dia ke kanan, itu biasalah kan. Cuma menurut pandangan saya, sekitaran saya pun saya lihat rakyat Sabah cenderung peratusan patuh tu nampak tinggi. Sebab itu mungkin dengan bangganya lah kan, hopefully taklah berketulahan pula kan, tiba-tiba cakap macam ni nanti tiba-tiba esok naik pula, na'udzubillah. Kita tengok hopefully walaupun macam ada peningkatan sejak beberapa hari ni, Sabah macam start meningkat, hopefully dia dapat kontrol cepat lah. Come on Sabahan, we can do this. Yeah. Sebab hari tu masa tengok situasi sebab Mida selalu tiap hari kadang-kadang tengok dalam My Sejahtera untuk COVID punya what we call it, the website tu untuk vaksin, selalu tengok Sabah, okay, sebab Sabah ni sangat dekat hati Mida, okay. Orang-orang Sabah, ramai di antara rakan-rakan Mida memang orang Sabah. So cakap tengok peratusan pada awal dia mula daripada 20 ni, cakap alhamdulillah Sabah please lah naikkan orang yang nak apply untuk vaksin. Kemudian macam dalam 1 minggu macam tu dia berubah dari 40%, sekarang rasanya dah naik. Dan insyaAllah saya rasa Sabah antara negeri yang akan mengikut jejak langkah Sarawak pada masa sekarang. Dia dah masuk perasa yang kedua, dan vaksin, jumlah orang dah vaksin dia semakin ramai. Okay, dah daripada register tu dalam tak salah ni dah dalam 70% macam tu sudah divaksin, 2 juta lebih. Okay, orang sudah divaksin, dah terima dos pertama dan dos kedua. So itu kumulatif dia lah. Kalau situasi dekat Sabah dia berbeza sedikit, situasi dekat Sarawak dia berbeza sikit dekat daripada Sabah. Okay, kalau Sabah tak salah Mida dia akan pergi MKN merujuk pada MKN. Betul, MKN. Kalau Sarawak dia ada SDMC. SDMC tu dia macam MKN dekat sana. So daripada segi kuasa pentadbiran tu menyebabkan kadang-kadang rakyat Sarawak, terutama dia keliru mana nak ikut. Nak ikut MKN ke nak ikut SDMC. SDMC adalah benda yang sama macam MKN lah dekat Sarawak. Dan kalau ikut persekitaran Mida duduk kat Sibu. Okay, duduk dekat kira bandar lah, antara bandar yang ketiga yang terbesar dekat Sarawak. Dalam situasi kat sini ada orang mengibarkan bendera putih, cuma tidak pasti adakah itu disebabkan oleh faktor politik ataupun memang betul-betul susah. Sebab kan sekarang dia orang banyak dekat
PRN Sarawak dia tak lama lagi tau dia. Dia mungkin I insyaAllah dia see. akan dibuat dalam bulan Ogos. Jadi orang kadang-kadang dia bermain dengan politik tertentu dan mempolitikkan isu bendera putih ni tadilah. Tapi daripada segi kepatuhan kalau tempat Midas anak PKP pun rasa macam tak ada PKP. Okay, orang keluar pergi kerja everything. Tapi memang menjagalah. Okay, memang sentiasa pakai mask dan orang pun dah keadaan vaksin sekarang. Tempat kerja Midas sendiri pun jadi pusat pemberian vaksin. So ada perkembangan yang baik lah dekat situ. Kalau macam Mida ceritakan sedikit pada awal PKP hari tu, okay, sebelum kita pergi kepada benda yang saya nak tanya kepada Tiha yang kemudian ni, saya ceritakan sedikit lah tentang situasi pada awal PKP. Kalau Tiha masih ingat kan, awal-awal PKP macam Tiha beritahu tadi, Tiha ada rasa macam ada anxiety attack. Betul? Bukan anxiety attack lah, kita start macam rasa anxiety. Ya, risau pula cakap anxiety attack kan. Okay, betul. Ada anxiety sikit lah, okay. Ada dalam keadaan Mida tak pernah ada isu ini. Adalah mungkin ada risau macam before bagi talk ke ataupun kadang-kadang nak buat assignment ke, ada rasa risau. Tapi ada masa PKP yang pertama ni, Mida perhatikan satu Mida cerita dulu. Awal PKP tu ada Mida mengajar sebagai tutor dekat OUM, tapi I stop lah sebab Mida sama study. So dekat tempat Mida mengajar tu ada orang kena COVID. Ni awal-awal Mida cerita masa PKP yang pertama. Masa tu susah kita nak dengar orang kat tepi kita, kanan kita kena COVID. Okay, this is the first time saya dengar orang yang berdekatan dengan saya terkena COVID. Jadi saya Mida panik, duduk dalam bilik, nangis, semput, rasa macam tak cukup nafas. Masa tu start to realise lah, apa jadi dengan saya ni, cakap risau nak keluar daripada rumah, risau nak pergi beli barang, kadang-kadang beli barang macam Tia cakap tadi, panik beli barang secara banyak pukal sebab risau, tak tahu kenapa. Okay, after that baru dia start untuk, kita dah realise balik benda tersebut, start untuk naik balik rasa keyakinan tu lah. Okay, so saya rasa kita tak boleh tolak kemungkinan di mana benda ni boleh mendatangkan keadaan yang lebih buruk lah pada masyarakat. Dan sebelum Mida pergi kepada perkongsian daripada Fatihah yang seterusnya nanti, saya ambil kesempatan ni untuk share satu video, satu video yang mungkin boleh bagi input sedikit kepada orang awam, dilakukan dan kes sifar untuk penularan tempatan. Kes baru yang dicatatkan hari ini 11,079 kes. Kes kematian yang dicatatkan hari ini telah 122 kes. Pengalaman itu menggunakan zat
Huh. Okay, sebenarnya masa buat paparan video ni saya menangis dia. Seburuk kaunselor menangis. Kaunselor pun manusia. Saya sebenarnya tengok benda ni pun 2 hari lepas kalau saya silap. Yes. Memang something yang orang cakap menjentik jugalah. Menjentik apa yang lagi perlu kita buat ya Mida, macam yang kita kita takut kerajaan kita ataupun kita punya ikhtiar tu di tahap buntu lah. Itu saya cakap mungkin sampai satu tahap ada message yang besar yang kita perlu nampak mungkin. Saya tak tahulah mungkin. Daripada perkataan macam bila tengok video ni orang share semalam ke yang saya tengok dalam Facebook apa sebab 2-3 hari ni dah agak sibuk sedikit. Tapi macam saya sangat orang yang sangat-sangat empathy. But I afraid that I be too empathy. Sangat-sangat empathy supaya macam bila tengok something yang berkenaan dengan benda macam ni rasa macam terfikir tertekannya orang-orang yang macam bekerja dalam bidang kesihatan, barisan hadapan. Sebab Mida keluarga pun ada juga yang bekerja dalam barisan hadapan. Kadang-kadang penat, kadang-kadang ganggu perhubungan suami isteri dan everything. Dan akhirnya kadang-kadang sampai melibatkan bunuh diri. Sampai melibatkan mengambil nyawa sendiri. So kita kita tak nak jadi terlalu deep, tapi fokus perbincangan pada hari ini tak boleh kita ambil ringan. Kita tak boleh ambil ringan. Kita nak berbual santai tapi Mida tak nak kita jadi terlalu ambil ringan benda tersebut. Kalau macam Tiha sendiri kan pegawai psikologi, orang yang terlibat dengan masyarakat, orang yang orang pandang sebagai individu yang mempunyai ketahanan jiwa, orang selalu anggap macam tu, pada orang yang bekerja dalam bidang seperti kita. Orang ni mesti kuat, semangat everything. Tapi boleh tak Tiha bagi tahu kepada masyarakat yang ada dekat luar sana yang menonton video ini, sama ada secara live dan ulangan sebentar nanti, bagaimana kita nak elak daripada benda sampai orang memilih jalan yang terakhir, iaitu mengambil nyawa sendiri. Kalau boleh Tiha share dengan kami semua. Alright, okay Minda. Kalau kita sebut tentang elak bunuh diri, elak depression, elak macam-macam mental problem ni lah kan. Pada saya benda yang suka untuk saya sebut sini, you have to really talk about it. Maksudnya pada saya, pemerhatian saya bila kita berhadapan dengan isu bunuh diri, depression, anxiety, panic attack ni, kebanyakan kes yang saya orang cakap terima ataupun bincangkan di peringkat seminar dan sebagainya kan, kita nampak berdiam diri, cuba selesaikan sendiri, rasa paksa diri untuk kuat adalah antara perkara yang menjadikan benda tu semakin buruk. Dia akan bila satu kes bunuh diri tu disenyapkan, tidak dibincangkan, tidak dicari solusi ataupun tidak dijadikan satu teladan sepadan untuk orang pelajari sesuatu, disenyapkan, dia akan menimbulkan orang cakap satu istilah stigma dan menimbulkan ketakutan yang tidak relevan pada orang sekeliling. Jadi pada saya untuk elakkan benda ni semakin banyak, semakin teruk, untuk apa yang kerajaan perlu buat, mungkin kita berdoa mereka sudah ada strategi dan mungkin ialah sedangkan UMS yang kecil ni pun kita setiap hari meeting tentang isu pandemik, isu pelajar stres apa semua. Ini kan lagi kalau di organisasi yang besar seperti badan kerajaan kan. So itu kita serahkan part mereka. Cuma di part kita ni, part kita sendiri untuk bantu beri sumbangan untuk kontrol benda ni semakin teruk, apalagi kalau melibatkan ahli keluarga kita sendiri. Please cuba asah empati dan sensitiviti diri. Okay, buka mata tentang perubahan orang sekeliling kita, terutama ahli keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak. Sebab apa?
faham bila kita duduk di rumah terkurung, tak boleh travel, tak boleh jalan-jalan, tak boleh me time kan. Kalau dulu saya stres, saya selalu me time pergi shopping, beli balik, lega. Tapi sekarang mau beli beras pun takut. Jadi kita punya me time tu selalunya depan rumah, tanam bunga, itulah me time saya. So kita macam mana ya, kita perlu alert tentang perubahan sekeliling kita, terutama orang-orang yang kita sayang ni. Sebab bila kita terlalu dalam situasi terkurung di rumah ni kan, banyak benda ataupun mungkin yalah, terutama mereka yang bergelar frontliners, terlalu sibuk uruskan isu luar, balik rumah tiada masa untuk tengok anak-anak, tengok suami isteri. Kita jadi cenderung untuk butakan mata ataupun should be okay lah ni, okay kita buat macam tu. Okay, so bila kita berharap semuanya okay, kita akan cenderung ataupun maybe akan terlepas fasa perubahan yang drastik pada ahli keluarga kita lah. Okay, so buka mata, buka hati untuk kita melihat perubahan-perubahan yang berlaku. Okay, terutama bila ahli keluarga kita ada yang dulu happy go lucky, sekarang banyak murung, berkurung kat bilik, ada yang ada tingkah laku semakin agresif, ataupun yalah dulu anak-anak sopan santun kan, tiba-tiba sekarang tinggi suara. So saya sendiri Midah, jujur saya kongsi dekat sini, kita kaunselor bukan kebal, bukan orang cakap ada level tinggi berkaitan dengan pengurusan emosi, tidak Midah. Saya di PKP 2 hampir saya rasa bukan hampir, saya sendiri realise saya cuba menafikan saya sedang menghadapi burnout. Okay, macam mana saya sedar dan saya tertampar lah bila husband saya sendiri yang recognize benda tu. Dia nampak saya tidak ada selera makan, macam saya hilang minat dengan apa yang saya buat, benda-benda online ni menjadikan saya tawar hati. Sebab ialah kita sebelum ni fizikal kan buat aktiviti. So bila online dia jadi macam buat online pun 2-3 orang je tengok, rasa macamnya apalah yang aku buat ni, macam tu. Jadi sampai satu tahap tu saya rasa lantak lah, saya rasa macam mau ambil cuti 2 minggu, tak payah fikir pasal kerja langsung. Masa tu saya start cipta hobi baru, iaitu tanam-tanam bunga, tanam-tanam keladi, apa semua tu lah. So saya dapati benda tu treat saya. Nampak kecil kan Midah, tapi dia tanam bunga. Tanam bunga. Sebenarnya saya dulu melabel diri saya tangan panas Midah. Bila kita sebut tangan panas sama. Bila sebut tangan panas ni, tanam kaktus pun boleh mati. Jadi bila saya cuba untuk hobi baru tu, dia some kind of stress reliever. Jadi bila buat benda yang kita suka, curi masa untuk hargai diri, buat sesuatu yang kita rasa macam benda aku tanam jadi, kita rasa macam ada penghargaan ke diri tu, bangun balik. So start situ PKP 2 tu saya jumpa diri saya balik lah. Husband pun bagi tahu, jangan-jangan kaunselor burn out ni. Ya, betul. Terus saya rasa macam burn out. Lepas tu bila saya tengok balik, muhasabah diri balik, betul saya di tahap burn out, hilang minat, hilang selera makan. Dengan anak-anak pun, kalau dulu ialah perempuan ni kalau membebel lagi bagus daripada dia senyam. Di tahap saya burn out tu, saya cenderung untuk tengok anak tanpa sebarang perasaan Midah. Diorang bergaduh ke apa ke, saya tengok dengan lantak orang lah. Umi penat sudah lantak lah. Macam husband pun makan minum, pandai-pandai lah cari. Macam masa tu lah saya macam tu. Tak peduli dah kan. Rasa macam saya peduli pun macam tu juga, saya tak peduli pun macam tu juga. Jadi lantak lah. So bila husband sebut kaunselor burn out ke, masa tu saya realize balik. Realize balik lah kan. Lah macam simptom lah macam gitu. Jadi bila kita tengok balik, muhasabah diri balik, betul. Jadi saya cuba selamatkan keadaan, dan ialah bila kita banyak membaca, banyak dengar cerita orang, kita tahu apa perlu buat. Kita perlu rawat diri balik. Ada orang dengan cara masak banyak-banyak dekat dapur, bagi anak-anak makan, dia boleh stress release. Ada orang dengan menulis, dia boleh stress release. So kena cari cara untuk treat diri cepat, cegah dan daripada stres. Ya, lagi dah lagi. Dan bila sebut tentang orang sekeliling tadi Minda, bila kita alert tentang perubahan tu, jangan ignore. Okay. Pernah satu ketika tu
mungkin saya minta izin dan mohon maaf lah. Saya rasa husband saya pun pernah share secara terbuka benda ni. Saya kaunselor, husband saya depression, dan sampai satu tahap saya sendiri gunakan pendekatan yang salah, Mida. Saya cakap dengan dia, jangan fikir sangat, nanti okey lah tu. Terlalu banyak fikir, itulah macam tu. Jadi bila kita tengok balik, ini respon yang sangat salah bila ada orang depresi, orang terlampau sedih ataupun kita nampak macam overreact kan. Kita tidak boleh judge mereka ataupun hukum dengan cakap kau ni lebih-lebih lah, mana ada macam tu. Cuba relax sikit, cuba jangan fikir sangat. Tidak boleh. Tapi yang betul ialah kita duduk sebelah dia, kita dengar cerita dia. Mendengar itu satu treatment yang sangat penting. Mendengar cerita tu sangat penting sebab dengan kuasa mendengar dengan baik itu sebenarnya banyak membantu proses-proses kaunseling juga. Kan Mida pun tahu. Betul. Dengan mendengar saja kita boleh treat hampir separuh masalah tu sebenarnya. So jadilah pendengar yang baik, dan kalau lah ada orang sekeliling kita ni sebut pernah cuba untuk bunuh diri ataupun saya rasa macam mau bunuh diri, saya rasa macam saya useless, saya rasa macam tu, please take it seriously. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Walaupun nampak macam dia ugut-ugut je tu. Kalau dia pernah lafaz ataupun memang ada cubaan, maksudnya benda tu serius. So take it seriously. Kalau anda tidak ada kekuatan ataupun tidak ada masa untuk selalu dengan dia, support dia selalu, kita percayalah, kita menyediakan perkhidmatan untuk cuba bantu melalui talian kasih. Mungkin lepas ni kita boleh sharekan poster itulah talian kasih punya number. Mungkin ramai yang belum tahu ataupun tidak nampak cara itulah. Untuk student UMS, student Midah yang perlukan bantuan, kita ada kaunselor kita sendiri, dan boleh katakan Midah setiap hari kita terima panggilan. So kita cuba bantu walaupun secara online lah. So ya, ada Mida tag dekat situ, 15999. Saya rasa itulah untuk kita sebagai individu dan orang sekeliling kita. Manakala kita cenderung untuk duduk di rumah dan hanya berada di kelilingan yang sama. So be alert juga dengan kondisi diri sendiri. Jangan, orang Sabah bilang jangan trip kuat. Ya, jangan rasa diri tu, jangan diri sendiri kuat, superwoman kan. Rasa macam boleh handle sendiri, aku kaunselor, aku ada teknik breathing aku sendiri, bolehlah aku handle. Tidak, you need somebody to talk. Kalau anda tinggal sendiri, tidak ada siapa-siapa, kita buka inilah talian untuk anda bercerita atau kongsikan. Saya harap itu bagi input lah pada soalan Mida tadi. Ya, insyaAllah. Saya itu sangat memberi input sebenarnya, sebab kita tak boleh nak judge orang melalui apa yang diperkatakan. Lagi-lagi kalau kita berhadapan dengan mereka yang ada depression, okay? Sebab Mida practitioner dalam bidang menggunakan teori CBT, okay? Cognitive Behaviour Therapy, dia banyak conference. Kita akan cepat untuk macam confront otak, pemikiran orang kan, okay? Cuma bila dalam penggunaan CBT ni, kita kena tengoklah dulu, okay, daripada perspektif apa orang tu tengah bercakap dengan kita. As a counselor, kalau Mida tengok, perhatikan orang tu ada ke arah macam depression, terutama depression yang kita mudah sikit nak detect dia. Kalau seseorang itu ada depression, kita tak boleh nak confront dia dengan perkataan itulah kau tak ada iman, contoh, okey, ataupun itulah kau tak sembahyang, sebab itulah hati sangat lemah, ataupun guna perkataan mungkin macam Tiha bagi tahu tadi, relax lah, cakap benda biasa je kot. Sebab kadang-kadang bila kita dalam keadaan depres, kita tak nak orang tu judge kita, sebab diri kita dah start untuk judging diri kita sendiri. Betul. Kita sudah mengadili diri kita sendiri. So Mida nak cerita sedikit lah. Okay, sebelum kita pergi kepada yang seterusnya tadi, kita boleh pergi ke mana-mana tempat. Macam Mida cakap tadi, kaunselor pun boleh pergi, kita boleh pergi pegawai psikologi, kita boleh pergi talian kasih. Dan apa salahnya, okay, kalau dalam tempoh PKP ini tadi, kita bina hubungan yang lebih baik dengan ahli keluarga, pasangan kita, bina hubungan dengan anak-anak. Mida sangat bersyukur. Okay, tak tahu, ini satu benda yang rasa macam blessing lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nampak macam sangat-sangat buruk. Okay, sangat-sangat buruk. Masa PKP kan orang lain tengah berperang dengan kes COVID.
pada Mida sendiri, PKP ini adalah satu rahmat untuk diri Mida sendirilah. Okay, sebab masa PKP, Mida dengan husband, Mida dengan anak-anak, dia jadi lebih rapat. Mida jadi orang yang workaholic tau, kuat kerja. Mida apa saja yang macam tugas orang bagi, sebab Mida I try to distract myself. Mida tak nak macam kita nak show that kita punya diri is kuat, tapi hakikatnya tidak. Hakikatnya kita lemah. So masa PKP ni memang tempoh yang Mida try untuk, macam Tia cakap tadi, try untuk muhasabah diri, realize balik apa kekurangan pada diri kita, bina balik hubungan yang mesra dengan suami, dengan anak-anak. Okay, I start to untuk jadi macam 2 tahun ni, bukan tempoh yang sekejap. Kita dalam tempoh PKP ni hampir boleh kata 2 tahun. So dalam tempoh 2 tahun ni adalah tempoh yang what you call that, kita cuba untuk cari yang baik dia. Contoh macam cerita pasal kalau orang stres pasal keuangan ni kan, Mida masih ingat lagi. Okay, Mida masih ingat pada awal, kalau tak salah awal perkahwinan, masa usia haras berapa tahun, 3-4 tahun macam tu lah, tapi dah pada minta. Pada usia ni kalau nak bercakap pasal isu orang stres pasal keuangan, Mida pernah berhadapan dengan keadaan ini suatu ketika dahulu. Okay, masa tu ingat masih dalam bulan tu Tiha, banyak benda yang nak dibeli, banyak benda yang nak kena guna duit. Okay, dalam dompet Mida kerja kaunselor ni, gaji bulan kita dalam kategori middle. Okay, kita bukan dalam kategori B40, kita bukan dalam T20, kita in the middle. Kalau Mida lah. Okay, tapi dalam gaji macam tu orang tengok kehidupan okey, kehidupan baik. Masa tu dalam dompet Mida ada RM5. RM5 dalam bank, tak salah pada ketika tu rasa macam ada RM40. So kalau kita nak keluarkan duit tu, kita kena penuhkan dia supaya ada balance lagi dekat dalam. Ada lebih kurang macam tu lah undang apa. Masa tu yang nak dekat tarikh nak macam dah dapat gaji. Okay, dah hal kereta ke hal perubatan, Mida lupalah pasal benda tu. Cuma Mida nak ingat dia punya content saja. Masa tu Mida masih ingat yang Haras, dia pergi minta coklat Cadbury. Dia suka sangat makan coklat, benda-benda manis kan. Dalam dompet ni nak pergi makan tengah hari ni pun tak cukup ni RM5. Kalau dekat sini lah dia tak cukup. Makan pun dalam RM5 lebih, RM6 lebih. So tak cukup. So nak ambil duit RM5 ni nak bagi anak dulu ke apa. Fikiran berserabut, tak tahu nak pergi mana. Kemudian macam Mida drive lah, bawa balik kereta tu kan, fikir nak singgah kat mana nak beli coklat anak ni, beli yang kecil je lah kan. Husband, kita tak ada pakai credit card tau. Kita tak biasakan diri untuk berhutang pakai credit card. So nak keluarkan duit memang tak dapat pada ketika itu. Banyak sangat hutang. Awal-awal perkahwinan tu sangat susah. Nak minta tolong macam isu bendera putih, orang cakap pergilah minta tolong dengan keluarga, minta tolong dengan adik-beradik kan, orang selalu fikir macam tu. Tapi ibu bapa dan adik-beradik sangat baik. Cuma kita nak berdikari sendiri, kita nak rasa susah itu sendiri. So masa tu tengah drive tu dalam kereta, tengah fikir ni berserabut macam mana nak belikan Haras ni coklat. I will never say no to him. Tak pernah cakap tak, sentiasa yes. Dia nak beli apa kan Mida provide. Bawa kereta. Tiba-tiba kan masa kat traffic light, cerita rasa sebab pula kan. Tengok kat traffic light, masa tu kan mendung tengah mendung, tengok ada orang kat tepi, bawa anak, peluk macam ni. Okay, yang Mida tahu rasa lah, feeling Mida kan anak tu sakit, baby, pakai motor. Pegang anak dia macam ni, and then dia cium anak dia nangis, and dia pujuk. Masa tu hari macam nangis sikit, dalam kereta ni dah banjir dengan air mata. Dah nangis lah. Sebab apa? Ya Allah ya Tuhanku, dia bawa tandu hati kita bila kita dalam keadaan susah untuk kita lihat orang lagi susah. So Mida selalu macam tu. Kalau macam Mida sakit kan, Mida before this ada sleep days, ada masalah tulang belakang. Mida sakit 5 tahun. Bila Mida tengok sakit, Mida bandingkan orang yang lebih sakit. Dan ada di antara kawan kita yang anak dia sedang berjuang dengan hidup dan mati. So tengok keadaan tu, kita akan rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, betapa rahmat banyak dalam kehidupan kita untuk kita bandingkan dengan orang-orang yang
kurang bernasib baik daripada kita. So bila ada masalah, okay, untuk prevent kita daripada buat benda yang bukan-bukan, okay, benda yang sampai mengambil nyawa sendiri, satu daripadanya adalah pandang kesusahan orang lain. Jangan pandang diri kita. Tengok diri kita susah, tengok orang lagi susah daripada kita. Macam contoh anak-anak sekarang kan dekat rumah kan dia stres kan, PDPR kan. PDPR, stres. Budak tengah dengan mak bapak membebel apa semua kan, ataupun mak bapak stres tengok anak-anak tak faham-faham dia ajar 1 tambah 1 2, cakap tak 1 tambah 1 3, cikgu ajar macam tu. Contoh PDPR stres kan, tertekan. Cuba ingat balik, ada di antara kita yang tak ada anak. Ada di antara kita yang anak-anak dia tak ada mak bapak. Stres kita dengan mak bapak ni, kita marah mak bapak, kita tension dengar dia orang bercakap. Cuba kita tengok mak bapak macam mana. Orang yang tak ada mak bapak dekat tempat yang orang cakap dekat rumah anak yatim, dia tak ada mak bapak untuk dipeluk, untuk marah dia. So itulah antara benda yang mungkin boleh Mida kongsikan untuk untuk yang tengok ni mungkin ada ramai panjang yang komen ni Salinah Mustaqim. Okay, nanti Mida dah sharekan dalam mungkin kita boleh selang-selikan nanti Tia. So macam itulah antara perkongsian Mida. Okay, untuk tambah sedikit apa yang Tia bagi tahu tadi, sangat-sangat betul. Kita kena peka, kena empati dengan orang yang berada di sekeliling kita. Tia, back to the topic. Beberapa hari lepas, kalau tak salah Mida ada tengok pasal student pelajar yang bukan pasal bunuh diri tapi pasal tekanan. Okay, tekanan. Macam PDPR tadilah, budak-budak macam haras dengan hari semua macam kurang motivasi everything. Tapi Mida yang macam galakkan, bagi dia macam-macam, okay, cuba cari benda-benda yang fun untuk mereka, ni untuk budak-budak. Tapi untuk Tia yang bekerja dengan orang dewasa, untuk pelajar, kes hari tu macam ada pembuluh darah Tia, kalau tak salah Mida. Pembuluh darah pecah, antara puncanya disebabkan oleh tekanan. Jadi macam sebagai orang yang bekerja dalam bidang ini, apa yang Tia boleh nasihatkan kepada pelajar bagaimana nak kawal tekanan tekanan perasaan ni, tekanan emosi ni. Back to you Tia. Okay. Students, okay. Kita kena masuk dalam kasut student lah pula ni Amida. Okay. Ya, kalau saya cakap, saya pun pernah jadi student, masa tu akan berlalu. Benda-benda ni lah yang bikin orang don't talk like that. Okay. So, yes, betul lah benda tu akan berlalu. Cuma untuk anda, macam mana ya bila kita tengok kes pelajar meninggal sebab tak cukup tidur, siapkan assignment. Okay. Bila kita ni, yalah, bila kita bagi talk atau sharing, bagi tips, pengurusan masa, macam mana handle beban tugas, benda tu selalunya kurang praktikal sebab kita tahu setiap orang tu dia punya kapasiti untuk menanggung tekanan tu berbeza. Ada orang boleh multitask, ada orang kena one by one. Ada orang prefer study groups untuk settlekan assignment. Ada orang boleh one man show punya kerja. Okay. Bahkan ada orang bila masuk study group, kerja berkumpulan, gotong royong, dia lebih stres. Bagus buat sendiri, dia lebih prefer. So cabaran zaman pandemik ni, benda semua online Mida. Jadi bila semua benda online, banyak faktor yang akan ikut sekali. Okay, ekonomi, dengan hal seremeh-remeh lain internet, dengan persekitaran di rumah. Okay, so kita bayangkanlah satu orang pelajar tu dia ada 5 assignment untuk siapkan. Minggu tu minggu study week. Minggu depan start final exam. Assignment banyak. So kita boleh bayangkan dia punya beban tu untuk siapkan. Mungkin salah dia jugalah, hujung-hujung baru mau buat semua sekali kan. Kita tak pastilah, mungkin bersyarah bagi last minute punya arahan ke, kita tak pasti. Tapi bayangkanlah anda berada di tempat dia yang 5 assignment, minggu tu sepatutnya study week tapi dia penuhkan dengan siapkan assignment. Tiba-tiba hari Isnin ni final exam. Mau siapkan benda tu dalam keadaan di rumah, dia ada abang, ada adik. Okay, kemudian baru mau bismillahirrahmanirrahim type muka surat pertama, kena jerit sudah. Kakak, masak nasi.
Okay. Lepas tu okay, buat sekejap. Habiskan dulu ayat yang inspirasi keluar tadi tu kan. Kan bunyi sudah kaki mamak tu datang dekat bilik. Pok 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 pintu, empas pintu contohlah, okay. So benda tu bagi apa ni, bagi kita yang konon-kononnya di peringkat dewasa ni lah kami, dan bagi benda tu alah aku siapkanlah nasi tu dulu baru, bagi dia orang tidak Mida, dia punya kapasiti mungkin jiwa muda, darah muda yang mudah menggelegak dengan benda tu sangat macam mana apa istilahnya, senang cakap merimaskan lah, okay. Saya boleh nampak situasi tu bila ialah dalam family sendiri. Family sendiri kita nampak adik yang sedang mesyuarat, satu pula tengah presentation di hujung bilik, di hujung ruang tamu. Kemudian yang dekat atas pula tengah siapkan macam-macam lah. So kita nampak, wow, kita tengok je pun kita rasa macam overwhelmed kan. Apalagi diorang yang dekat rumah kanan tengah pakai headphone, mamak tengah membebel, kau tengah presentation. Lepas tu contohnya lah, okay. Nanti ada pula yang parents saya, apa bawa kaunselor ni, macam ni pula kami kan. So tidak kurang juga bagi yang yalah yang pensyarah kena online semua dengan anak lagi PDPR. Saya ada satu orang kawan yang dia ada 3 orang anak, setiap hari berebut laptop dan handphone untuk siapkan PDPR, dengan dia sendiri berebut juga handphone dan laptop tu untuk siapkan kerja-kerja pejabat. So bagi mereka yang ada kelebihan untuk dapatkan seorang satu gadget tu tidak masalah, tapi bagi yang berebut tu satu cabaran lagi. Sebab tu saya cakap pandemik ni dia kaitkan banyak benda, emosi kita, ekonomi kita, kita punya kestabilan untuk adapt pada environment yang begitu dalam masa yang sangat singkat tu satu benda yang sangat mencabar. So untuk pelajar tadi ni, first anda kena please, kalau ada yang mendengar ataupun bakal mendengar ataupun yang boleh share dengan orang, please take a short time sebelum tidur at least ataupun bangun tidur untuk sekejap saja muhasabah diri. Pada saya kalau kita tidak ada kesempatan untuk sekejap dalam masa 2 minit ke 3 minit untuk muhasabah diri, kita tidak akan sedar kita macam mana masa tu. Kalau kita terus hanyut, terus lantaklah buat saja, kita ibarat botol air yang akan semakin penuh dan mungkin satu masa dia akan melimpah. Masa melimpah tu kita akan mungkin sudah terlambat ataupun kita di tahap yang cari kain. Kita akan lepas tu terlanggar pula botol tu tumpah lagi, terkena pula lagi baju orang lain kan. Itu dia punya metafora tu lah. So pastikan botol tu sentiasa kita kosongkan untuk air, stres, tekanan apa semua tu diisi kembali. Lepas tu besok kita muhasabah, kita keluarkan balik. Kenapa saya rasa muhasabah diri tu satu benda yang hampir wajib kita buat? Sebab dia bantu untuk kita alert tentang kondisi diri kita, Mida. Kita sedar, okay, aku ada 5 assignment, aku rasa aku macam mau tekanan sudah ni, mungkin aku perlu rancang semua ni walaupun last minute kena rancang dulu, dan aku sedar aku stres tahap teruk sudah ni. Dan bila anda sedar anda di tahap yang teruk, yang rasa macam betul-betul tak boleh dah, please find someone to talk about it. Okay, kalaupun tidak ada orang yang anda percaya di sekeliling, cuba luahkan dengan cara menulis. Luahkan, maksudnya buang air dalam botol tadi, keluarkan. Cari cara untuk treat diri tu balik. Kalau macam saya pula pergi korek-korek tanah, tanam sana, tanam sini, dia jadi macam, wah puas hati aku. Macam itulah, okay. Sebab saya ni konon-kononnya introvert. Okay, introvert ni selalunya me time, renung diri sendiri, bercakap sendiri tu some kind of treatment kepada diri. Okay, kalau orang extrovert pula, dia kena cari orang, cerita masalah dia, cerita idea dia akan okay. So, sedar diri, muhasabah diri paling penting. Walaupun dalam keadaan anda rasa anda sangat sibuk, sangat pack, 2 minit tu saya rasa benda yang sangat precious untuk elakkan diri anda terus hanyut ataupun terjebak dalam burnout, depression dan sebagainya. So macam Tia sebut tadi pasal apa tu, kita kena apa perkataan yang paling sesuai dengan tu, kita kena bercakap tentang apa yang kita rasa, jangan nafikan. Is it true? Okay, jangan nafikan apa yang kita rasa. Yang tu akan baik pada Mida, apa yang Mida akan kongsikan. Macam contoh Mida adalah dalam masa sama bekerja, Mida belajar
Okay, dan dalam masa sama Mida banyak ikut sukarelawan. Mida sekarang is sukarelawan untuk untuk COVID-19 bagi talian kasih. Tiap hari kan ikut sekali kan? Okay, InsyaAllah ada. sekali. Yeah. And then kemudian ada ikut NGO lain dekat luar. Mida aktif. Maksudnya benda tu terisi. Tetapi yang paling penting sekali macam yang saya sangat setuju apa yang Tiha bagi tahu tadi, kita kena tahu situasi kita pada ketika itu means kita dalam keadaan yang stres. Jangan cakap aku tak stres. So denying tu macam kita menafikan tu, kita sebenarnya kita sebenarnya Compress. macam kita menekan diri kita sendiri, tapi dalam masa sama kita tak boleh nak keluarkan benda tersebut. Ia jadi burst. Macam tadilah Tira bagi metafora air tu akan melimpah dan terkena orang lain. Terkena orang lain tu maksud terkena orang sekeliling kita lah. So macam kalau Mida sendiri boleh share sikit lah tentang macam nak handle, sebab Mida pun pelajar dalam masa sama bekerja. Nak handle stress tu bukan benda yang mudah. Tapi Mida sentiasa ajar diri, macam Tiha cakap tadi, try untuk selidik, self-talk, bercakap dengan diri sendiri. Dengar apa yang diri you nak cakap sekarang, jangan dengar apa yang orang lain cakap. So Mida kalau buat kerja, if I do something, tak kira lah kerja pejabat ke, tak kira lah kerja assignment ke, Mida tak peduli kalau orang tak suka. Maksudnya macam contoh Mida buat video, Mida bukan bergantung kepada jumlah view orang yang tengok, tak. Mida tak tengok orang yang macam orang share berapa banyak, tak excited pasal benda tu. Ada letak je kat situ. Okay, macam Mida buat penulisan, Mida buat penulisan kan dalam FB, kalau Tiha perasan, Mida postkan something ke, orang like ke tak nak ke, feeling tu macam tu je, tak ada apa-apa. Sebab pada saya nilai diri kita terlalu murah untuk dinilai dengan jumlah followers, jumlah orang like, jumlah orang yang tengok. Sebab pada saya pengisian itu yang lebih penting. Nak tengok daripada segi tekanan, kita nak handle tekanan kita, terutama daripada segi social media sekarang ini tadi, online, semua benda online. Semua benda nak viral. Orang setengah stres kan, tak ada kerja lain, membawang dia kerja dia. Membawang, lepas tu post dekat apa, viral ke orang ni, viral ke orang tu. Pada Mida is satu benda yang tak sihat kalau kita tengok berdasarkan berapa orang yang share. Dia tengok diri kita, perspektif diri kita berdasarkan apa yang tertera dalam kita punya social media. Itu tidak betul. Itu tidak betul. Sebab pada Mida nak uruskan stres, kena sedar diri, tahu apa yang kita tahu kelebihan, kekurangan kita. Macam Mida memang kerja last minute. I'm person yang memang hujung-hujung nak hantar assignment baru buat. Tapi sediakan bahan dululah. Sibuk pasal benda lain, tengah buat kerja, tengah buat sesi, dalam masa sama dia sotong sikit Tiha. Saya rasa Tiha pun orang yang sama juga. Memang multitask. So bila dalam keadaan macam tu, kita kena tahu how to manage it. Masa you dengan family. Masa you ada me time, you buat me time. Bila masa you kena stop untuk untuk buat dia punya tugasan, jangan tak buat langsung lah. Pada pelajar jangan ikut saya. Saya jenis orang makin you stress, dia punya kualiti kerja insya-Allah lagi okey. Ada orang yang stress lagi kualiti kerja dia tak okey. So kena tengok pasal diri sendiri dulu. Itu rasa macam perkongsian Mida untuk orang yang bekerja dalam masa sama belajar, dalam masa sama juga Mida content creator dekat YouTube. Tapi jarang dah upload dah sekarang dia. Semua busy dengan study. Mana yang lebih priority lah kan? Mana priority. So yes, that is yang kena tengok apa tumpuan kita, apa priority kita. I believe Tiha pun macam tu juga kan. Betul lah Mida. Saya burn out hari tu pun saya rasa sebab saya terlalu memikirkan penghargaan orang terhadap kerja saya. Saya rasa macam orang tidak appreciate, jadi saya rasa macam give up. Saya buat pun tetap juga kena kritik, tetap juga macam tiada apa-apa kan. So tak payah buat lah. So ambil kira sangat pandangan orang tu pun akan menyumbang stres yang besar juga. So macam kritikan-kritikan tu adalah benda yang common. Saya selalu ada orang PM Mida itu tanya pasal macam mana you handle orang kritik you dalam YouTube bahasa bukan main, orang kritik you dalam YouTube. Kadang-kadang sampai cakap
kau ni perempuan kafir. Okay, kadang dia cakap macam tu, and then perempuan jalang. Cakap apa ya aku cakap sampai aku jadi perempuan jalang. First dulu, awal-awal tu kan bila tengok orang kritik macam tu, sebenarnya bila kita tengok orang yang sisi orang yang mengkritik tu tadi, sebenarnya dia cemburu dengan kehidupan kita. Jadi kita tahu kita ada sesuatu yang orang ni boleh kritik. Orang takkan kritik kalau kita tak ada apa-apa. So benda itu yang macam bagi keyakinan balik untuk kurangkan sikit, reduce sikit rasa tekanan tu. So right now tak kisahlah majikan nak cakap apa pun, buat apa pun, tak appreciate ke apa ke, satu je. I didn't care, just I do my work, saya buat kerja saya buat tugasan saya, buat amanah saya. Outcome dia biar Allah yang tentukan. Just Allah yang tentukan. So Tiha, okay, pergi pada topik yang terakhir ni. Okay, Mida nak tanyalah, okay, pendapat Tiha bagi graduan ni yang kita tahu ramai orang yang kehilangan kerja waktu sekarang ni kan, dan graduan kita yang pada 2020, 2021, apa yang mungkin boleh mereka lakukan untuk market diri mereka dekat luar sana dalam tempoh keadaan yang kritikal ni? Kalau boleh Tiha kongsikan kepada umum tentang pendapat Tiha. Okey Mida, ini menyentuh aspek kerjaya lah sedikit kan. Macam mana terus teranglah Mida, memang saya tak pasti dengan macam mana dengan situasi IPT lain lah. Pada saya UMS inisiatif dari penjana KPT-KAP, daripada Pekeso, dia sangat membantu untuk meningkatkan GE inilah yang kita selalu sebut kebolehpasaran graduan, di mana GE inilah yang mengukur kemana kita punya graduan pergi selepas grad. Ada yang kerja ke, ada yang still menganggur ke, ada sambung study ke dan sebagainya. So satu kesilapan besar graduan ataupun alumni ini ialah tidak berani untuk cuba benda yang berbeza, tidak berani untuk pergi luar daripada kampung kelahiran, tidak berani untuk buktikan dia boleh kepada family. Okay, kebanyakan alumni kita yang sukses, yang dulu belajar tentang ikan, sekarang jual kambing, yang dulu belajar kaunseling, sekarang jual batang buruk, yang dulu yang dulu belajar pasal biotek, sekarang jual buku, macam-macam benda macam tu. Dan kebanyakan yang sukses ni dia berani, Mida. Dan berani ni benda bukan kita boleh dapat 1 hari 2 hari lah. Okay, macam mana untuk jadi berani yang saya maksudkan ialah you kena develop karakter tu dari awal. Okay, maksudnya saya kalau tidak bernasib baik Mida, mungkin saya pun tak tahu kerja apa sekarang. Okay, saya rasa yang menjadikan saya di peringkat saya sekarang sebab saya bernasib baik dan kebetulan masa grad lepas 1 tahun tu ada peluang kerja kosong pegawai psikologi dekat UMS. Kalau tidak ada peluang saya tak tahu diri saya di mana sekarang. Okay, so benda tu kena develop dari zaman anda sedang belajar ni. Okay, kalau dulu kita memang rancaklah ke sana, ke sini, join program, jumpa orang, deal macam-macam benda. Okay, dan ada pelajar ambil pilihan untuk duduk di bilik, siapkan assignment, belajar exam saja. So benda-benda berani, yakin diri kena bermula dari awal. Kalau anda sedang bergelar pelajar sekarang ni, sekarang lah masanya. Okay, banyak kursus-kursus online yang boleh develop soft skills dan juga hard skills. Okay, walaupun benda tu nampak remeh, tapi once anda keluar cari kerja ataupun terjun bidang keusahawanan terutamanya, anda akan rasa benda tu sangat membantu. Okay, kita belajar untuk pointer, betul, untuk tingkatkan pointer, untuk jamin pointer yang bagus, satu. Tapi apa yang lebih penting ialah dia punya ramuan sebenar proses pembelajaran tu yang paling penting, yang menjadikan diri anda siapa. Okay, kalau saya dulu pun tidak diheret-heret oleh kita punya kawan ni, Hidayah dulu ni, saya pun jenis yang kalau boleh pointer saja saya kejar. Tapi sebab dia paksa saya heret, saya join program dan persatuan segalanya, dan saya belajar sesuatu dekat situ Mida. Yang networking, berjumpa dengan orang, bercakap dengan betul ialah satu elemen yang sangat penting kalau anda mahu survive zaman
fasa mencari kerja ni nanti. Tak kisahlah bekerja dengan orang, jadi bos, kerajaan, swasta, bisnes, semua memerlukan skill yang sama. Kalau anda pilih untuk berkurung dekat bilik, jadi orang yang antisocial ataupun peduli hal anda sendiri, saya tak pasti. Saya rasa anda tidak akan survive benda macam ni. So you have to learn to meet new people, macam mana untuk start conversation, macam mana untuk bina networking, dan untuk peringkat pelajar semudah bina account LinkedIn dan cuba interact secara virtual dulu. Okay, rajin join online talk dan bagi respon. Apa yang berlaku Mida, setiap kali kita buat bengkel, seminar, training online, kita minta respon secara virtual pun jarang respon. Dekat situ kita nampak kenapa ya? Tanya soalan pun takut-takut. Tapi kalau ada yang berani, yes, ada yang berani, dan kita nampak yang berani dan yakin ni dia akan ke depan. Dia akan duluan dapat something selepas grad. Kalaupun dia mencabar, otak dia sentiasa nampak jalan. So cubalah polish diri untuk bersedia lebih awal. Dan kalau anda sekarang di fasa masih mencari kerja ataupun baru kehilangan pekerjaan, saya yakin anda boleh dapat banyak peluang dan nampak saluran inisiatif kerajaan. Cuba pergi My Future Jobs, cuba pergi join program-program penjanaan KPT. Macam UMS sendiri Minda, kita sediakan program-program yang pelajar yang grade pada tahun 2019 boleh join. So maksudnya kita sediakan program tu untuk bantu mereka yang 3 tahun ke belakang dan juga bakal graduan kita. Kadang-kadang yang sedihnya Mida, kita sediakan cara tidak pula disambut oleh diorang ni. Kita perlu 200 orang, 100 saja yang datang. Kita tak pasti kenapa. Kita tak pasti kenapa ya, sama ada maklumat tidak sampai ataupun benda tu diorang tidak minat. Dan satu ni, bila sebut minat ni, kita punya generasi muda ni suka sangat peduli tentang minat. Bagi orang kalau tiada minat, tidak akan bertahan. Yes. To get your very first job, kadang-kadang minat tu jatuh nombor 2. Okay? Kita kena tengok dulu peluang dan capability kita untuk berada di tempat tu lah. Okay? Jangan juga orang cakap terjun tidak sedia apa-apa kan. Kalau boleh tahulah, ukurlah diri. Takkanlah benda yang kau zero langsung, tiada info langsung, kau cuba nanti takut kecewa sendiri. So at least ada basic, belajar pelbagai jenis ilmu dan skills. Dan apa tadi yang saya cuba cakap ni, kalau anda di peringkat yang mencari kerja, hilangan kerja, InsyaAllah talent kasih dan juga kaunselor boleh bagi cara yang lebih spesifik lah. Kita ada saluran-saluran ke mana dia boleh pergi, ke mana dia boleh cuba. Sebab hampir setiap hari Midah kita dapat info kerja kosong, training protegi. So kalau bahasa kasarnya kita boleh cakap macam mana diorang cakap susah cari kerja ya Midah, macam itulah. Mungkin cabaran lain macam persekitaran yang tidak membenarkan dia untuk join benda-benda macam tu. Internet pun memang teruk sangat sampai informasi pun tidak sampai. Itu lain ceritalah. Tapi kalau informasi sampai, tetap juga tutup mata, kita pun tak tahu lagi mau buat apa. So buka mata, be brave, jangan takut cuba benda barulah untuk yang bakal grad dan juga yang masih mencari ni. Kalau dulu belajar counselling, mau cuba-cuba buat usahawanan buku, boleh cari saya. Contoh, sempat lagi kan? Ya betul boleh. Ya kalau macam nak bisnes batang buruk boleh cari Kak Ida. Ya Allah, ya. Saya pun hampir terjoin tim dia tu. Nasib baik tahan. Sebab saya kalau bab usahawanan ni memang kesukaan saya, passion saya juga. Cuma mungkin nanti lepas pension ke stop dari UMS boleh join Hades lah. Ya, thank you. Mina suka juga tu. Ada lagi dah untuk tambahan macam untuk yang boleh share dengan mereka-mereka ini, sebab Mida faham macam Mida sendiri kan bekerja memang dalam bidang minat Mida sendiri. Okay, dalam bidang psikologi is my first choice, pilihan pertama. Dan memang daripada dulu, daripada tingkatan 4 kalau tak salah, dah start decide nanti masa masuk universiti nak ambil psikologi. Hala tu juga Jaya jelas ni. Ya jelas, sangat jelas. Tu yang cakap, you memang pilih bidang ni kan, memang daripada tingkatan 4 dah ada ke arah itu. So ambil masa tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu, dia orang memang minta sains kan. So kena ada mata pelajaran sains untuk ambil psikologi. So sebab itu masa tingkatan 4 tingkatan 5 memang
otak tak apa okey sangat, macam slow sikit lah, bukan pelajar yang pandai. So bila masuk kata 4 dia dah 5 tu, okay, ambil bidang sains. So bila masuk universiti memang betul-betul memang ambil bidang psikologi. So apa yang kita lafazkan, apa yang kita niatkan, kadang-kadang benda tu memang sampai kepada tindakan kita. Yang itu yang Mida faham lah. Macam ada tak macam kata-kata akhir yang mungkin Tiha sebelum kita tutup kita punya perbualan santai ni. Saya rasa overly santai sangat lah ni. Okay, tak terlalu deep. Okay, apa kata-kata akhir Tiha untuk mereka yang ada kat luar sana, bukan hanya pelajar nak dengar daripada seorang pegawai psikologi ni tentang macam daripada orang yang macam tertekan dengan kehidupan sekarang, apa yang boleh Tiha share kepada mereka semua, dan kita cuba untuk concludekan apa yang kita bincang pada hari ini. Okay. Alright, okay, bismillah. So ini ialah kira macam wrap up lah untuk perkongsian pada hari ini. Pada saya Mida, satu saja yang penting, cuba untuk sedar diri lah, cuba untuk sentiasa sedar diri. Selalunya bila tersentuh pasal topik kita hari ini, bunuh diri, tertekan, depression, kita sudah di tahap yang tidak sedar diri pada masa tu. So sedar diri adalah benda yang sangat penting. Muhasabah diri ialah kaedah untuk sentiasa sedar diri, dan sebagai manusia kita memang akan selalu lupa, sebab tu kita kena alert tentang orang sekeliling kita supaya kalau dia tidak sedar diri kita boleh sedarkan dia, macam apa yang berlaku dengan diri saya dan juga diri Minda. Dan walaupun yalah crowd kita tidak boleh capai begitu besar, at least mungkin 1 atau 2 orang yang dapat manfaat pada hari ini, tolong kongsikan bahawa setiap orang yang ada tekanan, stres, depresi, dia akan menampakkan gejala, akan menampakkan simptom. So jangan ambil remeh, jangan sebarkan benda yang tidak pasti, yang anda rasa akan memberi impak pada yang negatif pada orang lain, ataupun walaupun tujuan untuk membawang saja, kalau tidak pasti betul ataupun rasa benda tu boleh menimbulkan fitnah, menjadikan keadaan lebih teruk, memberi panik pada orang lain, jangan kongsi. Dan kalau ada maklumat tentang peluang, bantuan, macam tu yang betul salurannya, kita kongsikan dan kita sentiasa saling support antara satu sama lain lah Mida. Dan akhir sekali, untuk mereka yang sedang struggle zaman susah ni, kan kita panggil ni zaman susah lah, sebab memang terbukti ramai orang susah, ramai orang hilang pekerjaan, ramai bisnes tutup, dan ikut statistik bunuh diri ni pun sudah menjadi bukti yang cukup besar lah. Zaman ni zaman susah, zaman mencabar. Tidak lain tidak bukan Mida, saya ingatkan diri saya sendiri juga untuk kita balik pada orang yang memegang jiwa kita lah. Iaitu Tuhan kita yang memegang jiwa kita, balik cari bercerita kepada dia, at least kalau tidak ada manusia yang sudi mendengar ataupun rasa berat untuk kongsi pada orang. Dan insyaAllah kalau anda kekal sedar diri, muhasabah diri tu, anda tidaklah terjebak dalam kancah orang cakap sampai hilang pedoman dan ke arah itulah bunuh diri tadi Mida. Sebelum saya akhiri Mida, mungkin saya boleh mohon maaf kepada para viewers kalau ada info yang salah ke, tersalah cara penyampaian. Tidak lain tidak bukan hasrat saya untuk at least para viewers ataupun yang mendengar ni dapat manfaat daripada rakaman dengan juga apa yang disampaikan oleh Tiha sebentar lagi. So kadang-kadang rakan viewers ni Tiha dia tak view sekarang. Kadang-kadang dia suruh petang nanti, kadang kita tak akan tengok dia akan tengok semula. Itu pada kebiasaan lah. Kalau macam bila buat live everything ke, yang ikut mungkin tak ramai, tapi dalam masa sama juga akan ada orang tengok selepas rakaman ini di end broadcasting ini tadi. So Mida nak ucapkan terima kasih kepada Tiha kerana sudi berkongsi pandangan, berkongsi pengalaman, dan sudi terima jemputan Mida yang tak seberapa ni. Ini bukan Facebook page, ini Facebook profile. Tapi nanti insyaAllah Mida akan letak dalam Mida punya channel. Okay, so yang ni boleh dimasuk oleh mana-mana orang. Okay, maksudnya Rich, kita bukan
bukan kita tumpu pada berapa ramai, tapi kita nak tengok berapa orang yang terkesan dengan apa yang kita kongsikan. Semoga walaupun hanya satu jiwa yang kita jentik itu lagi bahagia daripada ramai yang tengok tapi tak ada langsung kesan daripadanya. Saya just minta satu jiwa itu saja. Okay, moga macam ada rasa keikhlasan kita dalam menyampaikan ini. So kita izazahkan apa benda yang kita cakap ni, walaupun kita bukan jenis orang yang sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat berilmu, tapi saya yakin Tiha dengan saya pun jujur dan ikhlas untuk menyampaikan pesanan ini tadilah. Okay, sebelum kita akhir ni saya tengok dulu komen-komen dan saya show dululah komen-komen ini sementara sampai kita tutup nanti. Yes, betul, jadi pendengar yang baik. Ini mungkin perkongsian yang tadi Mida tak nak selit. Okay, so, nak dengar Tiha punya komen. Okay, ini dia cakap, ini saya nak orang yang sama juga. Betul tu Puan Hamidah, bila keluarga terkena COVID, hari itu kita orang berasa sangat amat memerlukan baru memahami kita saling melengkapi antara satu sama lain. Time pandemik banyak stay rumah, lebih rapat, lebih mendengar baru dapat memahami erti kekeluargaan. Betul? Dan kita sebenarnya dalam tempoh ini adalah tempoh yang sangat berharga, sangat bermakna bagi mereka yang nak lihat kebaikan di sebalik keburukan tu. Benda yang zahir tu memang nampak buruk, tapi di sebalik dia tetap adalah takdir yang terindah yang Allah letakkan pada diri kita. So tengok benda yang baik tu daripada tengok yang benda buruk. So sebelum saya tutup benda ini, and then saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Puan Fatihah kerana sudi untuk mengikuti sesi live pada hari ini, dan moga bermanfaat. Thank you Tiha. Terima kasih Mida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, itu tadi perkongsian yang mungkin sedikit panjang, tapi tak apa. Memang selalunya dalam masa seperti itu jugalah saya akan end saya punya live 1.5 jam. Dan insyaAllah ini live yang last untuk minggu ini. So minggu hadapan kita akan ada topik baru iaitu digital marketing untuk ini khas untuk pelajar-pelajar daripada institusi pengajian tinggi ke ataupun mereka yang nak buat untuk perasaan kerja. So back to the topic untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Puan Fatihah kerana sudi meluangkan masa dengan saya dan dalam live yang macam tidak seberapa ini dekat rumah saya, dekat channel, dekat YouTube profile saya, dan harap-harap apa yang disampaikan tadi terkesan. Okay? So bila kita susah, bila kita dalam keadaan yang tidak baik, lihat orang lain yang berada dalam keadaan yang tidak baik juga. Okay, orang lagi ada, kita susah, ada lagi yang orang lebih susah. So harap benda ini boleh kita pelajari bersama dan dapat manfaat daripadanya. I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, Alhamdulillah, moga bermanfaat. Bye-bye.